A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam pada bahagian adab tingkatan 5. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada kali ini iaitu tawaddu' menzahirkan kesucian jiwa. Okey, pelajar-pelajar boleh melihat muka surat 186, pelajaran yang ke-18. Kita tengok 6.19.1. Apa yang dimaksud? Maksud dan dalil nakli sifat tawaddu'. Okey, semua pelajar tengok apa dimaksudkan dengan tawaddu'. Tawaddu' ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia, iaitu satu sifat merasa rendah diri, masa kekecilan diri, rasa kedih kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan sesama manusia. Ada pun sebagai contoh, kita sebagai orang yang besar, orang yang tinggi pangkatnya, dengan orang-orang yang rendah ataupun pekerja-pekerja kita, orang di bawah daripada kita, kita bersifat tawaddu', iaitu sifat merasakan sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ataupun sikap tawaddu' ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu kita merasa sebagai kehambaan, sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa keadaan itu kita merasakan ada yang lebih tinggi daripada kita lagi, ada yang lebih kuasa daripada kita lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita melihat pada dalil nakli sifat tawaddu', iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allahu lahu." Maksudnya, dan tidakkah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan mengangkat darajatnya. Maka di sini jelas Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menunjukkan bahawa orang yang tawaddu', orang yang merasa rendah diri, orang yang bersifat dengan sifat tawaddu' itu nyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan diangkat derajatnya. Hadis yang kedua untuk menunjukkan sebagai dalil nakli dalam sifat tawaddu' iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Iyadu bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawaddu' hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Riwayat Muslim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat dengan tawaddu'. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada orang lain, kepada yang lain. Maka Allah SWT telah memerintahkan kepada kita, Nabi SAW telah pun meninggalkan pesanan ini kepada kita supaya kita ini, supaya manusia ini agar bersifat dengan sifat tawaddu' di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita menghadap, apatah lagi dengan Tuhan yang menciptakan alam ini, amat memerlukan pada sifat ini untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang pelajar boleh melihat pada muka surat 187 pada 6.19.2, tajuk iaitu contohi sifat tawaddu' yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Tawaddu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pergaulan. Di dalam satu hadis diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaddu' ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, sekarang kita melihat
Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan tawaduk di dalam kehidupan rumah tangga, terutamanya dengan isterinya dan juga anak-anak dan kaum kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair meriwayatkan radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sebut Sayyidina Aisyah perempuan radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat daripada Ahmad. Maka dua hadis ini telah menunjukkan kepada kita sikap Rasulullah, sifat Rasulullah, iaitu tawaduk bersama dengan kaum keluarga ataupun dari dalam pergaulan. Maka sifat tawaduk ini boleh dilakukan, boleh diamalkan, perlu ada pada setiap orang dan ianya perlu dilaksanakan di mana saja kita berada. Okay, kita melihat contoh yang ketiga, bagaimana sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika baginda makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukai, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaan, sebaliknya hanya berdiam diri sahaja. Jadi begitulah sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan tiga contoh, iaitu yang pertama di dalam pergaulan dengan anak-anak khususnya, yang kedua dengan dalam keluarga khususnya dengan isteri dan anak-anak, dan yang ketiga dengan makanan ataupun minuman. Bahkan sifat tawaduk ini bukan hanya dipraktikkan di dalam tiga perkara ini, bahkan di dalam semua urusan dalam kehidupan kita perlu setiap pelajar memiliki sifat tawaduk ini. Sekarang pelajar-pelajar semua, kita akan menuju kepada muka surat 189 pada hikmah tawaduk. Apa itu hikmah tawaduk? Iaitu kelebihan kalau kita beramal dengan sifat tawaduk ini dan lahir daripada hati sanubari kita ini, sifat yang mulia ini. Yang pertama, yang pertama iaitu membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Bagi orang yang memiliki sifat khusus ini, iaitu sifat tawaduk ini, akan membentuk kepribadian yang sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersifat sombong. Orang yang memiliki sifat tawaduk ini, semestinya mereka ini tidak memiliki sifat sombong. Maka masyarakat sekitarnya akan suka mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak bersikap dengan sifat sombong dan tidak merasakan mereka lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga iaitu membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Bila mana kita memiliki sifat tawaduk dan dipraktikkan dalam keluarga kita akan harmoni, akan makmur, akan bahagia. Kenapa? Kerana masing-masing memiliki sifat tawaduk dan saling bertoleransi dan menghormati sesama ahli keluarga. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam kita berusaha mencari kebaikan itu. Sebenarnya kita mencari satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan di sisi Allah. Bukan hanya kita mulia di sisi manusia, disukai manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita adalah orang-orang yang jauh. Tidak begitu. Sebenarnya kita dalam keadaan itu, dan semestinya kita ini mencari satu kemuliaan, satu darjat, satu kedudukan di sisi Tuhan. InsyaAllah kedudukan inilah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima,
membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Ini yang paling penting. Kita bukan hanya bersendirian. Kita bukan masuk ke syurga dengan sendiri. Bahkan kita ini hidup dalam keadaan masyarakat, berkumpulan, komuniti dan negara. Maka sifat ini kalau dilatih kepada semua orang bersifat dengan sifat tawaduk ini, insya-Allah hubungan sesama kita akan baik, hubungan kita dengan masyarakat baik, komuniti itu akan bersatu padu, dan daripada kesepaduan inilah akan melahirkan satu kejayaan. Kalau di dalam satu persatuan akan berjaya, dan satu jemaah itu akan berjaya. Kalau dalam komuniti itu akan berjaya. Kalau dalam sebuah negara yang harmoni, yang selamat dan sejahtera ini akan menjadi sebuah negara yang maju dan berketerampilan di serata dunia. Baiklah, sebagai mengakhiri tajuk kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba-hambanya yang tawaduk, dan orang yang bertawaduk itu sudah ada jaminan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diangkat darajatnya. Apa yang paling penting di sini, kita nak tahu bagaimana melahirkan sifat tawaduk itu, kerana sifat tawaduk itu merupakan salah satu sifat yang lahir muncul dalam hati. Adakah boleh kita buat-buat? Jawapannya tidak. Sifat tawaduk ini lahir daripada proses penyucian dan permurnian hati sanubari kita. Bila hati yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, disitulah akan melahirkan sifat tawaduk. Sebelum kita memiliki sifat tawaduk itu, proses penyucian, proses pembersihan hati itu mesti kita lalui bagaimana yang dianjurkan di dalam Islam, iaitu membersihkan hati ataupun tazkiyatin nufus, pembersihan jiwa melalui kaedah-kaedah yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam. Antaranya itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, hati itu boleh membersih dengan cara kita mengamalkan ibadah-ibadah yang fardu, seperti mana solat dengan khusyuk, memperbanyakkan solat sunat dan sebagainya. Yang ketiga, untuk membersihkan hati boleh kita melakukan dengan mengamalkan secara berpuasa, secara mengikut hari-hari sunat, istiqamah dengan puasa sunat. Di samping kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menambahkan lagi puasa yang sunat bagi menyuci dan membersihkan hati sanubari kita. Selain daripada itu, Al-Quranul Karim jelas menjadikan satu kitab sebagai ubat kepada umat manusia ini, kepada umat Islam, kerana sifat-sifat mazmumah itu merupakan penyakit yang disebut dalam Al-Quran, fi qulubihi maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit, dan setiap penyakit itu ada ubatnya. Antara ubat penyakit hati iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan samping daripada itu banyak lagi kaedah-kaedah bagi menyuci dan membersihkan hati, bagi mendapatkan sifat tawaduk itu yang tidak saya sebutkan di sini. Moga-moga insya-Allah dengan panduan yang ada pada kali ini, pelajar semua boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita bagi melahirkan pelajar-pelajar yang bersifat dengan sifat tawaduk, sama ada sesama manusia juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.